dia tak orang ambil lah. Lah. Tak mau kita bayar kita tak apa tak orang. Apa orang? Tu, hotel tak boleh. Besar tak boleh mau tu, awi kat hotel dah. Besar tak boleh mau tu. Kredit Kita besar dah, habis besar lemah lagi. Oh, kaya betul. Kepala bagi tak apa. Tak mau biar hai biar bang nak je lah. Oh, tu cuming tu. Oh, lah. Pasal nak jangan lu dah muncul. Dia tak lagi lu main ni. Pelak faham ah? Yalah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Biar suara Pakcik Wah. Okey, janganlah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala boleh kita boleh jumpa dan Allah Subhanahu wa taala boleh taruh umur kita di dalam kita beriman. Katanya ulama, dua nikmat yang besar yang sentiasa kita tidak ingat. Tapi nikmat ni katanya dua nikmat ini wa kafa bihima ay nikmatul Islam summatul iman. Nikmat pertama nikmat Islam, nikmat yang kedua nikmat beriman. Dua nikmat ini kalaulah seandainya seseorang mempunyai ada dua nikmat ini wa kafa memadailah. Seandainya kalaulah dia seseorang miskin sekalipun tidak milik apa-apa pun, dan seandainya dia ni miskin dah, lepas tu ada nyakit pula, kencing manis, darah tinggi, nyakit, tak ada milik rumah, tak ada, tetapi ada di lidah, di hati dia dan di lidah dia itu ada Islam, ada iman. Lidah dia yang sentiasa mensyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengajar pada ummah dia kena banyak syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjanji sendiri bagi seseorang yang mensyukur, la in syakartum la azidannakum. Bagi seseorang sentiasa yang syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan tambah la azidan. Mana la azidan, mana tak akan tambah atas satu nikmat itu yang kita bersyukur. Tetapi ayat sebaliknya, setambah itu wa in kafartum, kalau kita kufur nikmat, bukan jadi kufur, orang kufur dah. Kufur ayat berarti kalau nikmat bahawa dia ada nikmat seperti nikmat kesihatan, tapi dia tidak mensyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah dinamakan seseorang yang kufur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah janji bagi seseorang yang kufur nikmat azabun syadid, azab yang sangat pedih. Katanya ulama, azab ini bukan kata sekadar atas dunia saja, tapi azab ini bahawa sehari akhirat nanti. Kata azab syadid, sebab dunia ni dinamakan darul, bukan darul bagi orang mukmin. Atas dunia panggil darul kafir, umum bagi kafir. Di atas dunia ini kita nampak kita orang mukmin. Orang mukmin dunia nampak dia tak senang. Kalau kafir nampak bebas. Sebab itulah di hari akhirat esok orang mukmin ini terbalik bagi orang kafir. Sebab itulah kita bagi orang mukmin, satu hadis mengatakan ad-dunya sijil lil mu'min.
dunia ini penjara bagi orang mukmin. Sebab kata apa penjara? Sebab kata penjara orang mukmin, dia tak boleh nak buat ikut rasa dia. Contoh kata dia ni nak minum arak. Jadi Allah SWT kata benda-benda mabuk tak boleh nak minum. Jadi terhad bagi orang mukmin. Tapi bagi orang bukan orang mukmin, orang yang kafir, dia nak minum arak, dia nak zina, dia nak makan riba, dia nak buat nyanyi orang. Jadi semua itu dia boleh buat, tidak ada batas. Tidak ada batas. Sebab itulah bila kata al-mu'min atas dunia ni sijin lil mu'min. Sijin di sini mana tak ada had, ada penjara. Bukan kata kita duduk penjara, tetapi dihadkan oleh syarak. Tapi kalaulah kita buat kaji yang syarak, yang menghadkan, yang meletakkan orang mukmin boleh buat sekadar ni, lewat segini, itu semua itu muslihat klik pada Allah SWT melarang kita minum arak. Sebab apa? Sebab dalam arak itu mudarat dia lebih pada manfaat. Kalau kita tengok buat kaji dalam arak itu, kita bila memakai ya dia mabuk hilang akal. Bila hilang akal ni kita boleh buat segalanya. Seperti mana yang ada satu nak orang kata bahayakan orang minum arak. Satu orang waliullah dia minta dengan pada Allah SWT untuk nak memandangkan pada syaitan. Jadi Allah SWT kata tak pandai dengan makam kamu untuk nak melihatkan syaitan. Tapi dia minta juga kepada Allah SWT. Lalu tu Allah SWT mentunai yang permintaan dia. Tapi Allah SWT tidak cerita kata bila. Jadi datang satu waktu itu orang bahawa mari perempuan duk tawaf sampai dia memandang kepada perempuan ni sangat ibadat yang hebat perempuan ni. Lalu itulah dia nak tahu apakah sebab ya di perempuan ni boleh hebat beribadat dia. Dia rasa dia tawaf banyak dah, tapi perempuan ni banyak lagi. Sehingga dia ikut perempuan itu pergi kepada jalan ke rumah perempuan itu. Bila perempuan itu pergi kepada, dia minta tanya untuk nak tahu perempuan ni ibadat macam mana. Ibadat macam mana begini-gini. Dalam keadaan itu tu dia tak tahu. Kata itulah yang Allah SWT syaitan atas rupa perempuan yang beribadat. Syaitan atas perempuan yang beribadat. Jadi orang ni pula minta tanya dia. Kata apakah asbab yang membolehkan jadi ibadat daripada sekuat-kuat ibadat dia ni. Diceritakan kata bahawasanya ibadat yang boleh kuat ni bahawasa dia ni dulu pernah buat salah. Bila buat salah itu, daripada sebab buat salah itulah dia taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia taubat itulah membawa pada dia meningkat daripada keimanan dia. Jadi seorang waliullah ni dia tak biasa buat salah. Sebab tu dia tidak ada nak update, tidak ada nak boleh meningkat kepada. Lepas tu jadi macam mana kalau dia nak meningkat, nak semangat untuk buat, jadi kena buat salah dululah. Jadi kita tengok orang pengkat waliullah dah, tapi terdaya. Ini tengok dia saya. Dia nampak dengan daripada pengusyuran buat salah dulu. Lepas tu lah mana nak buat salah dengan Allah Ta'ala. Kita taubat tu kita kembali pada Allah Ta'ala. Di saat itu kita akan semangat yang tinggi. Jadi memelah jatuh kata sepakat nak buat salah tu. Salah ke apa? Mula-mula suruh pergi bunuh budak. Ada budak kecil. Kata waliullah tak boleh kata. Kita nak bunuh macam mana budak ni, kalau kita bunuh sakut dengan anak ada jadi dosa besar gini. Oh ya betul, kata tak boleh bunuh budak. Cari nak buat salah lagi. Buat salah ke apa? Salah yang kedua bahawa nak suruh apa? Nak suruh berzina dengan perempuan itu. Dia kata tak boleh zina sakut faham dengan anak ada tu. Akhir esok kata tak apa, kalau itu kita buat mudah ni,
minum arak. Kita minum arak. Lepas tu kita taubatlah kepada Allah Subhanahu Taala. Berminum arak itulah inilah nak ayat terpunca daripada benda mabuk, benda arak ni. Lepas pada dia minum arak tu, dia mabuk, dia tak khabar, dia jatuh zina dengan perempuan tu. Bila jatuh zina dengan perempuan tu, dalam dia jatuh zina tu, dia fikir kata, waktu zina tadi budak itu mungkin semua cara dia maksudkan kita tengok itu daripada sebenarnya benar yang mabuk dah benar. Tapi hak nak royak cerita yang sini, kita nak bijak pandai setel hak tak ni. Bijak pandai. Sebab tu Allah Ta'ala cerita dalam Quran kata adu, mana kata kita nak baca surah Yasin, aduul azim. Dia ni sangat menjadi adu mana kata orang musuh kita yang sengati, yang sejata, musuh sungguh. Sebab apa kata musuh sungguh? Sebab ia janjing dah daripada waktu Nabi Adam duduk di dalam syurga. Waktu Nabi Adam waktu suruh wasajada kulluhum illa iblisa. Waktu suruh malaikat semua sujud kepada Nabi Adam kecuali dia tak sujud tu. Dia janji dah waktu itu. Dia kata, ya Allah, aku akan bawa anak cucu dia masuk neraka kali dengan aku. Tapi Allah Subhanahu Taala royak kata apa? Kata boleh mu nak bawa, tapi bukan semua. Mereka hamba aku yang bertakwa pada aku, yang beribadat pada aku, yang bertakwa kepada Allah, mu tak boleh buat tak boleh buat gapo dengan dia. Berarti apa? Berarti kita sebagai hamba Allah Subhanahu Taala yang sentiasa kita takwa pada Allah Subhanahu Taala, mereka ni setan tak boleh nak buat apa, tak boleh nak mengatasi. Kerana cerita tentang kita ni ada seteru yang sejati bahawa asyaitanu aduun azim. Tetapi sungguh pun dia seteru sejati dengan kita. Kita sejati, dia pelakat dah kata dia dengan kita ni yukala kuah. Dia tak akan balik jadi kuah kita, kita tak akan balik jadi kuah dia. Dan Allah Subhanahu Taala dah hoyak dah. Allah Subhanahu Taala dah hoyak dah. Kata bahawasanya kita ni kalulah jadi hamba Allah Subhanahu Taala yang bertakwa, itulah akan jadi vaksin yang setan tak boleh nak buat gapo. Hamba yang bertakwa. Jadi kita nampak kata makna takwa tu apa dia? Kita takwa pada Allah Subhanahu Taala, bahawa kita takut pada Allah Subhanahu Taala, bergerung pada Allah Subhanahu Taala. Sebab tu makna takwa ni bahawa tak dengan makna takwa itu daripada bahawa tak itu daripada kelimah yang mana kita takwa, takut pada Allah Subhanahu Taala. Kita sentiasa memikir kata Allah Subhanahu Taala bersama kita. Macam mana rupa kata kita ni ittaqullah haitsuma kunta, seperti mana hadis Rasulullah kata ittaqullah berarti kamu takut pada Allah Subhanahu Taala haitsuma kunta, di mana kamu ada saja. Kita di dalam tempat kerja kita, di dalam masjid, atau di dalam tempat kita duduk buat kerja, atau kita musafir, di mana saja kita sentiasa memikir kata Allah Subhanahu Taala sentiasa berada sama kita. Sebab itulah kata ulama, kita sembahyang itu, kita duduk solat sembahyang itu cuma training saja. Training saja. Duduk faham belajar untuk kita nak sambung Allah Subhanahu Taala. Waktu kita sembahyang kita belajar saja. Belajar apa? Belajar untuk kita nak irtibat dengan Allah, kita nak ikat kepada Allah Subhanahu Taala. Hakikat nak ke mana? Nak luas sembahyang pun kita duduk dalam seperti dalam mana sembahyang kita. Dalam sembahyang kita cuba kita takbir Allahu Akbar. Kalulah orang tanya nak akan nasi ni, kita ayat
batal dah semaya. Dalam semaya tu kalau lah kita duk kita takbir dah, Allahu Akbar, duk baca bismillah, sekarang kita nak pergi dah ni, nak tunggu, kita ya tak say, tak ada tu suara, tu sikit ya tapi satu kelima, satu huruf yang berwifaedah, batal semaya lalu dah. Sebab apa? Sebab nawaya atau dalam semaya tu panggil hadrah ilahi, yang kita tidak boleh hubung dengan perkara yang lain, tidak boleh hubung dengan kepada manusia, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tapi dalam hal keadaan itu, ulama mengatakan bahawa semaya kita itu training saja, bahawa dalam semaya kita tu duk belajar saja, bukan maksud nak lagi. Lepas tu naknya yang hakikat dalam semaya kita tu bahawa kita nak di dalam mana? Di dalam 24 jam kita. Di dalam 24 jam kita sentiasa muraqabah ma Allah. Sentiasa kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah daripada kita, untuk kita hidup hari-hari, kita boleh tengok kata berapa banyak hati kita berhubung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak hak kita ni berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan berapa banyak kita lalai. Maka yang nyanyanya setengah mereka, setengah daripada golongan daripada kami, kita takbir dah kita boleh lalai lagi. Dan kita takbir dah dari semaya dah, Allahu Akbar, lepas pada kita tahu mana kata Allah, Allahu Akbar, Allah lebih besar. Akbar istilah besar pada urusan kita, besar pada ilmu kita, urusan kambing kita, ayat kita, kalau ada semua kita nak Allah saja. Tetapi kita bila takbir, semua itu mari. Ahmu belum lagi, dia belum upaya lagi. Dan kalau kebun dia, orang ada kebun dia, dia ni tak ada jaga ni. Jadi semua lagi benar dah semaya. Kalau dia semaya 4 rakaat tu, dia ada benda dunia tu masuk campur. Tetapi kalaulah dia masuk benda dunia, dia tidak menghelakkan, tidak helak orang panggil, dia usaha membuai benda tu, orang ni dimaafkan. Tetapi kalau benda tu masuk, dia pun heret panjang sampai 4 rakaat, dia tidak peduli dak. Itulah dia maya, orang panggil maya lalai. Maya lalai orang panggil. Dan maya lalai lah Allah Subhanahu Wa Taala sebut wailul lil musallin, bermula neraka win bagi orang semaya. Nanya kita tengok sini, bila kita sebut kata wailul lil musallin ni, golongan mana? Golongan allazi salatihim sahun. Dalam semaya dia tu, dia buat main-main. Takbir dia tidak peduli dak, kata dia nak khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hati kita, sebab dinamakan al-qalbu, namakan hati ni, dia berbalik. Bila kita semaya tu ada dah yuwaswisu fi sudurin nas, dia mari dah yuwaswis ni makna kata menggonyekan, membuat kita ni rubah, niat rubah. Di mana? Di dalam hati kita. Kita tak nampak, dia bukan mari rupa nampak mata zahir, tetapi dia mari tu dengan buat hati kita ni jadi memikir benda lain. Sebab itulah di dalam semaya kita nak takbir, nak dalam khusyuk, kita kena ada tahu cara untuk nak benteng benda ni, untuk nak pagar benda ni, untuk nak kita bukan jatuh dalam semaya kita tu semaya yang lalai. Lah mana kita nak buat? Paling kita nak ada pagar rumah, kita ada pagar rumah. Takkan dalam semaya kita tak boleh pagar untuk nak jauh daripada benda tu. Pertama, ulama mengatakan untuk kita nak semaya kita tak khusyuk, ulama kata mula mana? Memula daripada dengar suara bel. Subhanallah. Seseorang nak dapat semaya khusyuk, ambil daripada mana nak dapat semaya khusyuk? Pertama daripada suara bel.
Sebab tu lah sunat daripada bila seseorang bel, kalau lah kita duk buat kerja pun kita berhenti dulu. Kalau orang duk jahit berhenti jahit dulu. Kalau orang duk pulah keruh kereta pun berhenti dulu pulah keruh kereta. Kalau orang duk buat apa pun berhenti. Sahabat radhiyallahu anhum waktu orang bel cak hodok nyaku tu sahabat dah. Kalau lah nyaku akik cak tu, cak bukan jatuh mata, cak bukan jatuh kat depan dak. Jatuh kat belakang. Ayat sangat terjaga sahabat radhiyallahu anhum daripada waktu orang azan. Itu pertama. Waktu orang bel, kita mula jawab bel satu persatu. Satu persatu. Kata Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Bila kita jawab bel begitu dah, itulah membawa pada Sibu. Kalau dah bincik dah. membawa pada kita itu akan dapat semaya khusyuk. Itu pertama. Daripada suara bel kita. Sebab itulah ulama mengatakan bila kita sudah dengar suara bel ini, suara bel tu apa panggil nidaul. Suara bel kita kena cepat-cepat menjawab suara bel. Dan daripada situlah waktu bila kita dengar suara bel, ini kita nak dapat semaya khusyuk tu. Mula daripada mana? Mula daripada sini lagi. Yang kedua, bahawa kita waktu kita ambil asmaya. Waktu kita ambil asmaya itu, bahawa kita banyak mengikut sunnah Rasulullah SAW. Daripada ambil asmaya. Ini asbab-asbab yang kita nak dapat apa? Nak dapat semaya kita khusyuk. Bila kita ambil asmaya sudah tu, cara ambil semaya pula, sunnah Rasulullah SAW. Bahawa Rasulullah bersiwak, bahawa Rasulullah SAW menghadap kiblat. Semua sunnah kecil-kecil ni kita ikut. Ni nak dapat semaya khusyuk. Bila semaya, waktu semaya itu kita semaya beriman. Dan kita semaya jangan maya seorang. Maya di masjid, maya kali-kalulah. Seandai katanya tak ada ego, tak ada nak semaya ramai-ramai, kita sunat kita memanggilkan seseorang maya kali yang kita pula. Sebab tu dari mazhab kita Syafi'i dinamakan sunnah salatul i'adah. Sunnah salat i'adah. Salat i'adah semaya i'adah, semaya ulang lagi. Terus kita semaya sore. Apa nak buat semaya? Sunat ke semaya? Itu dari mazhab kita Syafi'i. Pak besar kali daripada takbiratul ihram. Waktu kita nak takbiratul ihram tu, sunat kita baca suratul nas. Qul a'udzu birabbin nas. Sunat kita membaca dulu suratul nas. Supaya apa? Supaya inilah untuk nak jadi pagar benteng untuk waktu kita nak takbir nanti. Ini dinamakan ciri-ciri bagi seseorang untuk nak dapat semaya khusyuk di dalam semaya. Sebab itulah waktu kita takbiratul ihram mula-mula itu, bila kita takbir Allahu Akbar itu, sudah kita takbir itu akan mari benda macam-macam. Kita nak buai mana benda itu. Benda hak mari di dalam ganggu di dalam semaya kita tu. Macam manakah kita nak buai benda tu? Katanya ulama, kita usaha bahawa kita tarik gelik. Macam kata kita fikir nak koci. Sebab itulah dalam hay'ah, dalam ubah satu kali semaya, dia ada kata Allahu Akbar. Dan bila kita Sami Allahu liman hamidah, semua itu kita merenungkan makna dia. Sebab apa? Bila kita renungkan makna dia, di situlah bahawa kita akan buat benda itu akan pergi daripada hati kita. Tapi kalau kita tidak renung makna dia, di situlah akan masuk benda lain. Sebab bila kata Sami Allahu liman hamidah, Sami Allah telah mendengarkan liman hamidah bagi orang yang memuji kita. Kita memuji pada Allah SWT. Lepas tu Allahu Akbar, dan kita sujud. Kita sujud tu apa kita kata dalam semaya? Kita merenungkan makna dia. Kita duk baca Fatihah, kita renung makna dia. Sebab itulah perkara ini akan membawa kita ni jauh daripada
jauh daripada benda yang bawa pada kita lalai daripada semaya. Lalu itulah Ya. ulama mengata kita nak dapat semaya yang khusyuk bukan senang. Sebab tu dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh ummah dia ummah daripada umur apa? Daripada umur apa? Sabah. Daripada umur 7 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat daripada umur 7 tahun. Daripada waktu dia umur apa? Waktu dia umur 10 tahun tu, kalau dia tak reti Rasulullah suruh dah. Tapi kita jangan faham kata Rasulullah suruh sampai pecah darah dah. Suruh menakuti. Suruh kalau kecil mudah suruh ku dah. Yang tak maya ayah nak kodai lah. Sabar gitu. Tapi dia tahu tak daripada 7, 8, 9 sampai 10 tu wajib lagi, tak wajib lagi. Kita kira tak wajib lagi, tak ada fardu daripada syarak lagi. Tapi Rasulullah suruh dah waktu itu. Dia wajib bila? Wajib di fardu waktu umur dia 15. Berarti kalulah daripada umur 7 tahun sampai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 tahun baru hak dia wajib. Kenapa daripada 7 sampai 8? Itulah nak membuktikan kata semaya itu penting. Nak belajar dia, nak boleh kata nak reti semaya itu sampai 7, 8 tahun. Daripada umur 7 tahun. Sebab tu benda ni bukan benda kecil, tidak. Bukan tidak makan benda yang besar. Sebab tu Rasulullah SAW mengajari daripada umur 7 sampai umur 15. Nak ayat benda tu sangat penting. Kata benda nak buat main tak. Sebab apa? Sebab daripada Islam kita ni semayalah kata imamuddin. Tiye bagi agama. Dan semaya itu bagi tiap agama.